Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan suratul A'raf ayat 154 dan 155 biiznillah. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma sakata Musal ghadabu akhadhal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. Dua ayat yang kita sambung pada malam ini masih lagi menceritakan kerenah Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam. Kita dah baca sesi yang telah lalu bagaimana Nabi Musa alaihi salam menjadi marah apabila sepeninggalan kaumnya 40 hari 40 malam dia bermunajat di Tur Saina, kembali bertemu kaumnya,
dalam keadaan kaumnya menyembah ijil, yakni anak lembu yang telah dijampi oleh Musa Samiri. Lalu marahlah Nabi Musa, kita dah baca. Lalu dia mencari abangnya Nabi Harun yang telah dia amanahkan untuk menjaga kaum. Dan telah kita baca bagaimana Nabi Harun alaihi salam menyebut kepada Nabi Musa bahawa Bani Israel hampir membunuhnya, walaupun dia telah menegah perkara itu. Juga telah kita baca bagaimana ucapan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Qala ya bana wahai anak ibuku, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Kita dah baca dah marahnya Nabi Musa sehingga ditariknya janggut Nabi Harun dan digoncangnya kepala Nabi Harun, tanda marahnya dia kepada Nabi Harun. Dan Nabi Harun sebut janganlah buat macam ni. Lalu akhirnya Nabi Musa minta ampun kepada Allah bagi pihak dirinya dan Nabi Harun alaihi masalam abangnya. Yang tu kita dah baca sesi yang telah lalu. Malam ni 154, 155. Sambung 154. Dan apabila kemarahan Nabi Musa menjadi reda, dia pun mengambil luh-luh Taurah itu yang di dalam naskahnya terkandung petunjuk dan rahmat bagi orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka. Kan lepas kita baca dah, Nabi Musa punya naik angin, dia lempar Taurah tu. Luh, alwah, jamak daripada luh ialah alwah. Alwah makna papan-papan. Luh mufrad papan. Fi lauhim mahfuz, suratul Buruj ayat terakhir. Luh makna papan, tempat Allah perintahkan qalam menulis segala-galanya. Qalam ni makhluk Allah, dia tulis segala-galanya tentang makhluk di luh mahfuz. Maka jamak bagi luh ialah alwah, papan-papan. Baca dalam suratul Qamar, kita jumpa ayat wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Dan kami telah layari Nabi Nuh, kami telah bawa dia berlayar, kata Allah, di dalam sebuah bahtera yang terdiri daripada alwahin, kepingan-kepingan papan, jamak alwah, papan-papan bahtera Nabi Nuh, wadusur, dan paku-paku. Dah nak lekat mana papan tu, kenalah ada paku. Allah sebut tu dalam surah Al-Qamar bahawa bahtera Nabi Nuh daripada kepingan papan, pokok yang ditebang, kepingan papan, dan dusur, paku-paku. So zaman Nabi Nuh dah ada paku, jangan duk sembang derah.
Siap dah untuk Nabi Nuh buat kapal dia. Baik, alwah mufrad luh. Bila dah reda marah dia, kata Allah, walamma sakata am Musa akhadhat alwah. Bila dah reda marah dia, mula-mula marah biasalah, lempar habis orang marah kan. Orang perongeh, tengok orang perongeh lagu mana, pasu bunga dia karate situ keluar rumah kan. Bini dia terlupa, dia pergi masjid solat zuhur, lauk beli dah, lapak perut, balik-balik tengok nasi tak masak. Bini terlupa tekan on button tu, rice cooker tu terlupa. Kawan lapak dah, macam nak mati syahid dah punya lapak. Wahab breakfast minta ke darah 2 lori dah. Rokok 6 batang. Mai-mai lapak tengah hari tu pipi zuhur, baguslah dia semayang di masjid, bagus dia. Balik-balik lapak, kawan berangan dah, ayam percik, goreng udang semua beli tadi. Mai-mai push button tak on. Dia karate tu dengan rumah-rumah runtuh. Jenis apa tu? Perongoi. Ada tok laki lagu tu? Ada? Hampa lah. Bukan aku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tengok orang perongoi ni kita naik takut. Merah muka terajang habis, menggigil-gigil rokok tu, punya marah. Rokok isap juga, marah-marah juga. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi Musa marah. Awal kita baca kan, dia lempar luh tu, papan-papan yang diambil daripada Tursaina yang Allah bagi, dia lempar. Bila dah sakata makna apa? Macam reda lah, tenang. Sakata uskun makna tenang lah, litas kunu, tenang makna bila dia dah reda, dia tenang, lalu dia mengambil papan-papan luh Taurah itu, dia ambil balik. Lepas dia lempak tu, dia tak ada niat lah kata nak hina ke apa, tak ada. Marah punya pasal, geram punya pasal. 40 hari tinggal, elok-elok seberang daripada laut. Memang dah Allah Ta'ala yang selamatkan kamu, habaq dah pi sembah pula anak lembu. Kena jampi Musa Samiri, habis. Sin alif Samiri, ya tu syaddah. Samiri bukan Samiri. Samiri tu cara sebut bahasa Arab. Musa Samiri, jampi punya jampi, lingkup kau. Mau tak naik angin Nabi Musa. Maka dilemparnya, dah reda, dah tenang, bohayak segelas ke apa, minum tenang. Nabi Harun pun dah sembang elok, diambil balik, dikutipnya papan-papan Taurah itu. Baik itu Islam, dia bagi kita jalan penyelesaian. Marah Nabi kata daripada syaitan. Itu Nabi sebut. Syaitan tak ada kerja tu lah. Sebab itu di antara orang yang Allah suka dekat dia, kalau dia ada sifat, hadis Muslim tak silap saya, Allah Ta'ala cukup suka seorang hamba dia yang dia ada satu sifat, dia panggil Al-Hilm. Al-Hilm maknanya orang yang lambat marah. Dia bukan tak ada sifat marah, ada, tapi marah dia tu lambat. Kecuali pada hak Allah, yang tu dia tak tunggu dah, memang dia marah. Orang cabul hak Allah, dia marah. Tetapi dia dapat perangai Rasulullah. Perangai Nabi apa? Nabi lambat marah. Setakat benda kecil-kecil ni dia tenang sungguh. Bini terlupa nak on push button ke, dia kata tak apalah abang, tunggulah. Habis kuat 20 minit, 30 minit, tak apa ke bang, kata bini. Maaf bang, bini minta maaf. Dia kata tak apa. Dia pun ambil Quran, dia baca, dia relax.
Tak ada dia cakap banyak tapi terajang biar runtuh rumah. Okey, rice cooker. Berkejadah perangai lagu tu. Dia tenang. Nabi kata dalam hadis Muslim, Allah cukup sayang orang jenis macam. Dia lambat nak marah. Maksudnya dalam perkara yang tak sabit hak halal haram Quran, ayat tu dia tak tunggu dah. Orang hina Islam, cepat dia marah. Ni benda-benda hidup biasa lah. Tak adalah kadang-kadang kereta kita kan, kita pergi tengok tercala sikit. Kita pun tak tahu entah siapa yang buat. Kita tenang aja. Bagi kita cala sikit tak apalah. Kalau kemik tu boleh kira jugalah nak pergi mekanik ke apa nak kena duit. Sakat cala sikit. Jam mata sudah. Janji enjin boleh jalan, tayar golek sudah. Hak jenis kita lagu tu. Tak ada nak kelang kabut. Orang yang lambat marahnya, kata Nabi, Allah sayang kat dia. Allah suka dia. Tuan-tuan, ni sifat baik. Sebab sifat ni sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia marah, cepat pula reda. Tu kan perangai Nabi. Tu perangai Nabi. Nabi marah lambat. Dia nak trigger marah tu, Nabi cukup lambat. Tapi bila Nabi marah, reda dia cepat. Tu dia. Kita terbalik. Marah cepat, reda lambat. Tu kita. Nabi dah marah lambat, reda cepat. Allah, itulah Rasulullah. Sebab apa? Sebab marah ni kan Nabi ajar. Dia daripada syaitan. Setan tak ada kerja lain mengacau kita. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Baca Al-Kahfi kan. Waktu Nabi Musa berjalan dengan Nabi Yusha bin Nun, jalan nak cari Nabi Khidir, nak menuntut ilmu, baca mula ayat 60 suratul Kahf. Sampai tengah jalan, waktu tu bawa bekal. Bekal apa? Ikan. Al-hut. Al-hut boleh tafsir dengan ikan paus. Janganlah duk fikir mereka bawa bakui, takkan fikir ikan paus. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Kahfi, memang Allah sebut Al-hut. Al-hut mana ikan yang besar sikit lah. Bukannya Nabi Musa dengan Nabi Yusha bin Nun ni dia punya pikul ikan paus. Bukan. Ikan besar duduk dalam bakul. Tiba-tiba ikan tu dia keluar pada bakul, dia masuk dalam laut. Lalu bila dah lapar, Nabi Musa tanya, ikan mana? Berhenti nak makan. Tengok ikan dah tak ada. Lalu apa jawab Nabi Yusha? Wa ma ansani hu illa syaitan. Tak adalah yang melupakan aku untuk ingat akan cerita ikan itu kecuali setan. Nabi Yusha sebut, setanlah yang melupakan aku. Wahai Nabi Musa, setan punya kerja lah ni. Allah, tu panjang cerita. Nak sebut apa? Setan. Itulah kerja dia. Antara kerja dia bagi kita marah. Nabi kata marah daripada api. Kan hadis, maka bila kita marah, Nabi suruh kita tenang. Cara mana nak tenang? Ambil wuduk. Honest lah, jujurlah kita sebut. Kalau kita marah, kita pernah dah ambil wuduk? Jawab sendirilah. Tengah dengan ni angin tu, seng-seng lengah ambil wuduk. Saya ingat jarang ambil wuduk nak semayang kan muka kita. Dia marah tu dia sandak, dia balik peluru berpandu rokok. Sila kau tarik rokok kan. Hantu ada lah.
Kau nak pi ambil wudu, lepas tu nak duduk tenang, kau lah nak istighfar. Istighfar tu mungkin ada lah, tapi ambil wudu tu jarang saya ingat. Sebab Nabi kata marah ni daripada setan, api, maka kena padam dengan air, ambil wudu. Jarang lah tuan. Tak pernah saya ingat kita buat marah-marah ambil wudu, melainkan mungkin kita istighfar, kita cool down, kita tenang. Tapi Nabi ajar begitulah. Sifat marah wajib ada. Imam Ghazali yang kata jangan langsung tak ada sifat marah. Tu tak boleh. Tu pondan namanya. Tu dayus namanya. Isteri kita langgar peraturan Islam. Isteri tak tutup aurat secara sempurna, marahlah. Janganlah terajang, tegur elok-elok, tunjuk tanda kita tak suka perbuatan dia, marahlah. Itu wajib. Aurat apa semua kan boleh buat lebih kurang. Besok akhirat kita nak menjawab dengan Allah, tu tanggungan kita. Marah kita, tu kenalah. Takat nasi tak tekan butang, tak payahlah, tunggu je lah masak. Benda-benda macam ni kena faham. Syaitan daripada marah itulah kadang-kadang berlaku perceraian rumah tangga. Bila kita hilang pertimbangan, maka ingat, marah kena ada, tapi letak pada tempat dia. Kata Imam Ghazali, ketiadaan marah tercela, terlebih marah pun tercela. Maka kata Imam Ghazali, bermainlah kamu antara dua situasi itu, antara terlampau marah dan langsung tak marah. Duduk di tengah-tengah dan bawa bertenang. Benda mana kita kena marah? Tuan-tuan baca dalam Ihya bab marah, Imam Ghazali tulis satu bab marah. Tengoklah dia hurai lagu mana. Kemana nak marah? Perangai Nabi dia marah ke mana? Tu dia duduk. Mesti faham sifat-sifat ini. Marah mesti ada, tapi letak pada tempat dia. Baik, Nabi Musa reda dah marah dia. Bila reda marah, dia kutip Taurah, kepingan-kepingan yang dia lempar kitab Taurah itu. Lalu Allah Ta'ala sebut apa ada dalam Taurah tu. Allah kata hudaw wa rahmah. Tertulis di dalam Taurah itu persoalan berhubung dengan petunjuk dan rahmat. Dalam Taurah tu adalah perintah-perintah petunjuk daripada Allah dan juga rahmat. Hudaw wa rahmah, serupa Quran. Serupa Al-Quran. Quran pun hudaw wa rahmah, Quran pun petunjuk dan rahmat bagi manusia. Petunjuk ke jalan yang benar, rahmat bagi yang membacanya, rahmat bagi yang patuh ikut arahan dia. Kita baca Quran tu pun boleh rahmat dah. Sebab itu saya selalu pesan, dan saya tak pernah tinggalkan pesanan ini. Lazimkan diri membaca Al-Quran kalau boleh sebelum masuk solat subuh. Baca Quran sebelum fajar, masyhuda. Bacaan kita disaksikan malaikat. Malaikat mai turun tengok kita baca Quran. Bila? Sebelum solat subuh. Fajar 6.3 minit, 6.2 minit, 6.3 minit, kita bacalah 5.30 kita baca. Baca 20 minit, setengah jam. Amalkan baca Quran sebelum subuh. InsyaAllah malaikat menyaksikan pembacaan kita. Makna kena bangkit awal lah. Bangkit pukul 5, 4.45, mandi-mandi, buhlah tahajud sikit. Kalau tuan-tuan tak nak tahajud pun tak apa, baca Quran. Sebab menghidupkan malam bukan solat aja. Menghidupkan malam tak semestinya solat, walaupun lazim dia solat. Menghidupkan malam antaranya ialah baca Quran. Antaranya ialah ambil kaunter, ambil tasbih, zikir.
selawat atas Nabi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pagi-pagi buta. Buat. InsyaAllah tuan-tuan rasa nikmat dia. Subhanallah. Kalau boleh, kalau dapat, saya yakin tuan-tuan muslimat buat perkara-perkara ini. Sebelum subuh baca Quran walau sikit, walau 1-2 baris baca, jangan tinggal, kerana ia merupakan sesuatu yang disebut sebagai cukup besar, masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Besarnya bacaan itu. Baik, nak sebut Nabi Musa, Allah beritahu dia ambil balik luh, dan bagaimana di dalamnya terkandung hudan wa rahmatun, adalah petunjuk dan juga rahmat, lilladzi, untuk siapa, hum li rabbihim yarhabun, bagi orang yang takut kepada Tuhan mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat, baik Quran, baik hadis, baik nasihat, baik apapun, berguna untuk siapa? Untuk orang yang takut kepada Allah. Itu kenyataan. Orang yang tidak takut kepada Allah, apa dia heran dengan Quran? Tuan, orang yang tak takut pada Allah, apa dia heran dengan hadis Nabi? Sebab itu kita mesti jadi orang yang benar-benar disebut dengan yarhabun, yang benar-benar gerun dan takut kepada Allah. Ketika itu Al-Quran amat di hati kita. Sayyidina Osman sebut mudah. Sayyidina Osman kata, kamu nak tahu hati kamu hidup, cek kamu dengan Quran macam mana. Sehari tak baca Quran, jam ke, pening ke, macam mana? Ke gelak aja, rasa tak ada apa. Sehari tak baca Quran, periksalah hati. Nak tahu hati hidup, kata Sayyidina Osman, kamu dengan Quran ni cukup rapat. Otak ni tak ada lain, nak baca Quran, nak tengok Quran, walaupun buat benda lain, Quran di dalam hatinya. Itu hati hidup, insya-Allah. Jangan tinggal Quran walau sehari, baca walau sikit mana sekalipun, kerana dia akan menjadi syafaat. Dia datang jumpa kita pada hari kiamat. Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Allahu Akbar. Jangan lepas peluang, kerana akhirat kita sudah tidak punya apa-apa lagi, melainkan pertolongan yang Allah izinkan, antaranya syafaat baginda Rasul dan juga syafaat daripada Al-Quran, termasuk syafaat puasa dan Quran. Nabi sebut puasa pun datang syafaat kita. Ya Allah, si Mamat ni dia tahan lapar pasal aku lah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dia berlapar, ya Allah, pasal aku lah, maka aku datang, kata puasa nak tolong dia. Allahu Akbar. Ini puasa dan Al-Quran. Di samping nak dapat syafaat, jangan tinggal doa selepas azan. Itu juga Nabi sebut, berdoa selepas azan itu juga pemberi syafaat. Allah izinkan Nabi beri syafaat berkat kita berdoa selepas azan dilaungkan. Ini ada hadis dia. Baik. Ayat 155. Saya cuba habiskan. Baik. Dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki dari kaumnya untuk dibawa bersama ke Gunung Tursaina pada waktu yang telah kami tentukan. Setelah reda, Nabi Musa tenang, akhirnya sampailah masa untuk Nabi Musa bawa kaum dia yang dia pilih. Tengok ayat tu disebut dengan wakhtar, ikhtiar, makna pilih. Ikhtiariyah, pilihan. Makna Nabi Musa memilih berapa orang? 70 rijalan, di kalangan lelaki, 70 orang lelaki. Baik, buka tafsir macam-macam. Hamka menyebut
70 orang lelaki ini geng veteran, orang-orang tua. Veteran yang dah pencen, 70 orang. Satu tafsir menyebut 70, ini dalam Ibnu Katsir, 70 orang ini, 70 lelaki, tak disebut tua atau muda. Hamka sebut orang tua. Ibnu Katsir sebut 70 ini adalah 70 orang yang tidak terlibat menyembah anak lembu. Mereka tak sembah. Bak tu pilih, tanya 70 orang, confirm tak sembah. Baik, lalu 70 ni Nabi Musa bawa ke Tursaina. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut dengan Tursaina. Dalam tafsir yang lain disebut dengan tafsir dibawa ke tanah lapang. Dua riwayat. Tak kisahlah mana satu nak pakai. Saya lebih cenderung kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman, iaitu dibawa ke Gunung Tursaina. Panjat Bukit Tursaina. Berapa orang? 70 orang. Buat apa? Mewakili. 70 ni mewakili Bani Israel yang masih hidup. Ingat saya sebut dulu bagaimana mereka disuruh bertaubat. Dan cara bertaubat apa? Faqtulu anfusakum. Diperintahkan mereka untuk membunuh diri-diri mereka. So bunuh, tikam. So adalah baki dia. Mungkinlah kanak-kanak ke, orang perempuan ke apa ke yang tak terlibat. So 70 orang tua ni, veteran kata Hamka ni, mereka tidak menyembah anak lembu itu. Maka mereka lah wakil kepada Bani Israel yang masih ada untuk confessment, taubat, minta ampunlah dengan Allah, begitu. Maka tempatnya saya refer ni tafsir pimpinan Ar-Rahman, tempatnya ialah Tursaina. Gunung yang Allah bersumpah, dan surah pun ada, nama dia surah At-Tur. Ayat pertama sekali Allah bersumpah dah, Wat-Tur, demi Tursaina. Satu gunung bukit di semenanjung Sinai yang tuan-tuan boleh panjang. Kita azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alal shalah. la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا الله بالله. أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka 70 sab'ina rijalan limiqatina, pada satu waktu miqat, limiqatina, na tu Allah lah, nahnu kami. Miqat makna tempat ataupun masa. Itu yang kita belajar dalam haji dan umrah. Ada miqat yang miqat zamani dan miqat makani. Kita belajar begitu. Miqat makna tempat dan masa. Kalau miqat zamani, miqat masa, bila nak buat umrah, bila nak buat haji. Kalau miqat makani, makan makna tempat, maka miqat tempat, iaitu tempat kita nak jatuhkan niat kita. Maka termaklumlah, kalau dari Madinah tentulah Abiyar Ali. Kalau atas kapal terbang nak buat umrah, tentulah Qarnun Manazil. 6 jam setengah daripada KLIA, pilot akan umum, kita akan melintasi Qarnun Manazil. Maka siapa nak buat umrah, sila niat, kata pilot. Siapa yang taklah. Begitu. Maknanya ada tempat dia. Miqat maknanya tempat pertemuan. Maka kata Allah, sab'ina rijalan limiqatina, bawa 70 orang yang telah kami tentukan tempatnya dan masanya. Itu yang saya sebut tadi. Tafsiran pimpinan Ar-Rahman adalah di Tursaina. Ada tafsiran yang menyebut tempatnya di satu kawasan yang lapang, tanah yang lapang. Wallahu a'lam. Baik. Dan 70 ini sudah tentulah untuk bertaubat mewakili Bani Israel yang lain. Sambung. Maka ketika mereka digegar oleh gempa, Nabi Musa merayu dengan berkata, sampai-sampai mengikut riwayat, mereka sampai saja di Tursaina, panjat bukit. Maka sebelum berlaku gempa, mengikut tafsir, berlaku satu perkara lain yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gempa kepada mereka dengan 2 riwayat. Riwayat yang pertama, 70 orang ni mati. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Jadi saya baca ayat. Riwayat kedua, pengsan. Baik, sebelum saya baca ayat dia, persoalan timbul, kenapa gempa? Hamka menulis, juga Ibnu Katsir, juga mufassirin yang lain menyebut, tu dialah kata Bani Israel. Degil dia tu, degil tak habis. Sampai di Tursaina, 70 orang ni kata apa ke Nabi Musa? Hei Musa, kami tahulah engkau boleh bercakap dengan Allah. Mereka abang tahu engkau bercakap dengan Allah. Macam inilah Musa, kami nak tengok Allah boleh? Punyalah. Nak tengok Allah. Punya degil. Nabi Musa abak dah. Kamu tak boleh tengok Allah, dia zat yang maha zat. Tetapi dalam 70 duk veteran orang tua tu pun,
Berdetik hati. Saya ingat Ustaz Okok lah orang tua-tua ni. Berdetik hati. Abang kat Nabi Musa, kami nak tengok Allah boleh? Baru kami boleh rasa confident sikit iman ni. Lebih kurang begitu. Tuan-tuan nak baca ayat mana? 50 lebih, 55 ke 56 ke 57 Al-Baqarah. Wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. 55 ke 56 gitulah Al-Baqarah. Dan mereka berkata, waqalu, dan berkatalah mereka, lan nu'mina laka. 55, 56. Kami tidak akan beriman. Lan nu'mina laka. Tengok ya bahasa Arab. Tengok bahasa Arab. Dia kata apa? Bani Israel yang 70 orang ni kata apa? Waqalu jamak, mereka berkata, lan nu'mina laka. Kalimah yang saya nak ajak tuan-tuan fikir ialah harfun lam, harfun nun, lan. Allah tak sebut waqalu la nu'minu. Allah tak sebut la, lam dan alif, tapi Allah sebut lan, lam dan nun. Di sana ada laisa, di sana ada ghairi, di sana ada ma. Ni semua tidak. Ini semua tidak. Ghairi, laisa, ma. Apa lagi? La, lan. Ni semua menunjukkan tidak. Allah Ta'ala tidak sebut wa qalu la nu'minu laka, tapi Allah sebut wa qalu lan. Bila kata lan, nafiyin wa istiqbalin. Apa makna? Iaitu penafian selama-lamanya. Mudah tuan-tuan nak faham. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. 120 Al-Baqarah. Allah kata, dan tidak akan reda Yahudi dan Nasara kepada kamu orang Islam sampai kamu ikut millah, cara hidup mereka. Allah sebut apa? Walan tarda. Allah tak kata wala. Makna apa? Sampai kiamat, selama-lamanya Yahudi Nasara memasang perangkap untuk menghancurkan kita umat Islam. Ustaz Idris tegur dah 2-3 hari lepas. Kita baru lepas pandemik, baru lepas Allah uji, dah konsert balik gila-gila. Kena ambil perhatian benda ni. Allah angkat dah pandemik, alhamdulillah. Berada kita di fasa endemik, yang banyak kebebasan yang kita dah dapat. Ustaz Idris kata beringatlah. Dah ni lepas ni nak main Justin Bieber apa tak tahu, aku tak kenal. Ni main macam-macam konsert. Hak duk main baru ni gay tu. Hak Billy apa kejadah nama tu gay tu. Betul ya. Islam bukan larang hiburan, tapi jangan sampai kita tak boleh nak beza mana yang boleh merosakkan akhlak dan keadaan masyarakat. Kita cakap macam ni orang marah, mungkin mereka jawab, suka hati kami lah, duit tiket kami belikan duit bapa hang. Tu jawapan dia. Kita bercakap, Ustaz Idris sebagai Menteri Agama bagi ingat Allah Ta'ala bagi nikmat, ingat Allah angkat dah pandemik, ingat. Jangan nak minta Allah bagi lagi, letih kita. Hai, astagfirullah, tak sedak-sedak kita, terkinja-kinja, tak tahulah tuan-tuan. Minta berlindunglah kita dengan Allah. Takut kita tuan-tuan. Allah bagi dia pukul semua, tsunami mai dia tak belegak rumah
rumah penyamunnya. Oi, dia belegak semua. Tak ada dia belegak. Rumah penyamun, rumah Tok Bilal relax. Tsunami tak main. Tak ada dia pasal. Kena ke semua. Kena faham. Takut kita dengan amarah murka Allah Subhanahu wa taala. So dengar-dengarlah sama nasihat menteri. Hampa duk tuduhlah penunggang agama lah, apalah macam-macam. Pak lebay penunggang agama lah macam-macam. Ya, tara hampa hidup, mulut boleh bercakap sedap, hampa tunggu hampa mampus besok. Kasak bunyi. Hampa tunggu hampa mati. Hampa tunggu ruang sempit dalam barzah yang hampa nak duduk, hampa tunggu. Lah hampa ada mulut, hampa ada duit, hampa sihat, hampa tunggu hampa sakit besok. Hampa tunggu saat munkar wa nakir nak jumpa hampa. Jangan duk belagak hidup ni. Dengar nasihat orang. Nasihat pula daripada golongan authority, bukan kedai kopi, menteri yang ada kuasa, yang mengaji agama. Dengarlah. Kementerian mana terbabit, dengarlah sama. Janganlah suka-suka hati benda-benda macam ni. Kita masih di peringkat macam ni, jangan minta lagi undang amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut walan tarda. Lan makna selama-lama Yahudi Nasara takkan redha dengan kita. Baik, faham yang tu. Balik Al-Baqarah, wa qalu lan nu'mina laka. Dan berkata mereka 70 orang tu, hei Musa, lan nu'mina laka, kami takkan beriman dengan kau, kami takkan percaya engkau. Sampai bila? Sampai bila-bila lah. Kenapa? Lan. Itu dia punya degil Bani Israel. Punya perangai manusia apa mereka ni? Sampai lah. Lan nu'mina laka. Bukan la. Lan. Kami takkan beriman dengan kau wahai Musa hatta, sehinggalah narallah nun dhamir muttasil, nun nahnu dhamir muttasil, kami tengok Allah. Narallah, tengok macam mana? Jahar apa? Terang, clear. Solat jahar, subuh, maghrib, isyak, bacaan jahar, Fatihah dan surah. Jahar makna terang. Kami nak tengok Allah clear. Kami nak tengok Allah seketui. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Lalu mereka mengikut dalam Quran, dalam Al-Baqarah ada dua tu. Yang ini gempa, Al-Baqarah peti. Mereka ditembak dengan peti dan juga gempa. Bila mereka minta nak tengok Allah, hak yang selamatkan kamu daripada Firaun tu siapa? Allah. Nak tengok apa hari? Tak percaya hari. Maka Allah hantar sa'iqah. Allah hantar peti menembak mereka di samping gempa yang kuat. Kemudian Allah sebut thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Sesudah itu Allah bangkitkan kamu min ba'di mautikum, setelah kamu mati. Itu yang satu riwayat sebut memang mati sungguh. 70 tu mati hangui, tinggal Nabi Musa seorang lah. Dah lagi tengok seorang-seorang Nabi Musa berdoa. Ni ayat dia. Depa mati dah. Satu ayat sebut mati bergelimpangan. Satu tafsir sebut pengsan. Kena peti, kena gempa, pengsan. Al-Baqarah sebut mati. Mim ba'di mautikum. Maut, mati. Baik, Allah hidupkan balik. Sebelum mereka hidup, 70 tu kena gempa nak tengok Allah sangat. Kena gempa, kena peti, mati. Maka bermunajatlah Nabi Musa. Ni dia sambung. Lalu Nabi Musa merayu dengan berkata, waktu ni mereka mati dah ke? Dah 70 orang tu, tak ada dah. Bergelimpangan atas gunung tu. Kena tembak peti dan gempa. Satu riwayat pengsan, makna tak sedap lah. Baik. Lalu Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku
jika engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka bersama-sama dengan aku sebelum ini. Nabi Musa mengadu, ya Allah, kalau hang nak punah puak-puak ni, hang boleh punah dengan aku sekali, ya Allah, sebelum ni, bukan punah di sini. Itu maksudnya. Kalau engkau nak buat, ya Allah, engkau boleh matikan mereka dengan aku sekali. Engkau boleh matikan. Nabi Musa merayu. Apa rahsia dia? Kejap lagi kita tengok. Baik. Wahai Tuhan, maaf, adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di antara kami? Ya Allah, kata Nabi Musa, aku minta padamu, aku rayumu, ya Allah, apakah engkau mahu membinasakan kami disebabkan segelintir daripada kaum kami yang bodoh, disebut dengan sufaha. Sufaha dalam ayat ni sebut sufaha, safiah, jamak dia sufaha. Juzuk 2, sayaqulu sufaha minan nas. Juzuk 2, sayaqulu sufaha. Sufaha makna nak kata bodoh tu daklah kurang cerdik. Begitu. Kurang cerdik lah. Kalau bodoh jahil. Jahil tu bodoh. Jahil murakab tu jahil berlapis. Jahil tak ketahuan tu memang berlapis-lapis jahil dia. Bodoh tahap gaban tu kalau jahil murakab. Tu nak kata apa? Bangang, stupid, very clever, kata Pak Mentua saya. Bodoh. Kan? Bangang, bodoh, yang tu jahil, tak tahu. Tapi bila safiah ni dia tak berapa cerdik. Dia kurang cerdik lah. Jamak dia sufaha. Safiah. Sebab itu turun saya qulus sufaha, dan berkatalah golongan sufaha tu. Siapa dia? Yahudi Madinah lah. Ayat tu turun kerana pindah kiblat. So depa tak puas hati. Allah kata depa sufaha, safiah, sebab mereka kenal Nabi. Mereka bukan bodoh. Mereka kenal Nabi Abul Qasim. Mereka tunggu Nabi datang ke Yathrib. So mereka baca Taurah, mereka ada ilmu. Sebab itu Allah kata safiah. Saya qulus sufaha, kurang cerdik. Baik. Lalu kata Nabi Musa, apakah engkau nak binasakan mereka bersama? Adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang dibuat oleh orang yang bodoh? Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut bodoh, makna kurang cerdik lah. Tak kala ya Allah, mereka punya pasal kami sangkut sama. Nabi Musa merayu. Mereka dah bunuh diri dah, mereka dah mengaku salah dah. Ya Allah, yang ni pula 70 orang ni, mengikut setengah tafsir, maksudnya mereka yang bodoh ni, maksudnya yang tak sedap 70 orang tu lah. Takkanlah kami nak hancur binasa ya Allah. Nabi Musa guna kalimah kami, walaupun dia sebut aku, dia seorang. Yang lain tu dah pengsan mati dah, disebabkan kebodohan mereka. Tak cerdik, nak tengok Allah lah apalah, sebut terus terang narallah, narallah, nak tengok Allah. Mana boleh zat yang maha zat. Lalu Nabi Musa mengadu, ya Allah, janganlah orang lain punya pasal kami kena. Risau kita. Walaupun Nabi sebut, memang begitulah azab. Tuan-tuan baca hadis nombor 41 kitab Muqaddimah Mastika Hadis. Kita jumpa hadis Nabi menyembang dengan Aisyah. Nabi kata Aisyah, ada satu jaisyunil Ka'bah, ada satu angkatan perang nak pergi serang Ka'bah. Maksud Nabi bukanlah tayran ababil tu, bukan. Ni Nabi cerita dengan Aisyah, ada satu angkatan perang, mereka nak serang Ka'bah. Lalu kata Nabi, sampai di tengah perjalanan, awalihim wa akhirihim, daripada yang awal sampai yang akhir, Allah timbuskan mereka ke dalam tanah. Termasuk yang mati sama orang yang tak berdosa. Kata Aisyah,
Hai, kata Aisyah, yang berniaga tepi jalan tu pun kena juga. Orang yang tak ada dosa, depa buka kedai berniaga char kway teow apa, depa pun kena timbul sama, kata Aisyah. Nabi kata, ya. Tetapi bila bangun di akhirat, Allah mengira niat masing-masing. Tu dia hadis. Makna Allah pukul semua, tu yang kita takut. Bila bangkit di akhirat, kata Nabi, Allah kiralah niat hampa. Yang mana nak roboh Kaabah tadi neraka lah. Yang mana yang berniaga kena timbul tu tak ada apa lah. Dan dibawa contoh dalam hadis 41 itu, dua orang yang nak pergi ke market. Kata pengarang kitab Muqaddimah Mastikah Hadis, dua orang nak pergi market. Seorang niat nak beli barang, seorang niat nak pergi merompak di market. Di tengah jalan, dua-dua kena langgar kereta, mati. Maka di akhirat Allah bangkitkan. Yang bangkit tadi, yang niat nak beli barang, selamat. Yang niat nak pergi rompak, qalu, masuklah neraka. Tu Nabi kata, biniyatihim, akan dibangkitkan dengan niat masing-masing. Tu yang kita takut, tu yang kita risau, tu yang kita bagi nasihat. Disebabkan dosa hampa, Allah pukul semua. Tu yang Nabi Musa mengadu, janganlah ya Allah, disebabkan kebodohan mereka, kami pun terkena sama. Nabi Musa mengadu, merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung. Apa yang mereka lakukan itu hanyalah cubaanmu. Ma makna cubaanmu? Maknanya kata mufassirin, bila Nabi Musa ke Tur Saina tinggal dengan Nabi Harun, kemudian mereka diuji dengan anak lembu Musa Samiri, itu adalah ujian daripada Allah, ujian keimanan. Nabi Musa mengadu, apa yang berlaku ya Allah adalah cubaan, ujian daripadamu ya Allah. Allah uji, hampa nak tunggu Nabi Musa ke, hampa nak pesong pula ikut Musa Samiri? Ujian Allah. Nabi Musa mengadu, semua itu adalah cubaan, ujian daripadamu wahai Allah. Kemudian dengan cubaan itu engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya Allah, bila engkau uji dengan anak lembu Musa Samiri, maka engkau sesatkan. Tudillu man tasha wa tahdi man tasha, engkau sesatkan siapa yang engkau hendak, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau mau. Maka yang sesat itu telah pun membunuh diri mereka sebagai tanda bertaubat. Maka yang tak sembah, termasuklah 70 orang yang pengsan, yang mati atas Tur Saina tu yang tak sembah, dan yang lain-lain yang tidak sembah, adalah mereka itu diberi petunjuk oleh Allah. Ini ujian. Cuma jangan silap faham, oh kita tak bolehlah nak haramkan arak dan judi. Itu kan ujian keimanan. Jangan kat lagu tu, tak bolehlah, ada kuasa haramlah. Jangan nak main pukul semua ujian aja. Biarlah dia kata judi itu ada, itu kan menguji iman orang beriman. Kalau kuat iman dia, dia tak pergilah berjudi. Pula dah, itu ada kuasa nak buat apa? Ada kuasa, gunalah amanah. Haram haram, halal halal. Kan Nabi buat di Madinah sampai sahabat kapak habis tonton drum yang berisi arak, sehingga Madinah banjir dengan arak ketika ayat arak haram diturunkan Allah. Itu tak bolehlah pukul lagu tu pula. Main sedap mulut cakap. Ya pilah tu ujian keimanan. Tak boleh lagu tu. Mampus lagu tu main pakai ujian ke semua. Kena retilah kuasa orang yang diberi amanah, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Macam mana Rasulullah buat, macam mana Abu Bakrin buat. Orang tak bayar zakat, Abu Bakrin perangi mereka. Dia awal dia jadi khalifah. Ada dia kata, tak apalah, hak tu ujian keimanan, nanti dia tebal iman, dia bayarlah zakat. Tak ada, dia pasal Abu Bakrin perangi mereka.
enggan bayar zakat. Walaupun Saidina Umar komplain, Saidina Umar kata, wahai Abu Bakrin, yang kamu perangi itu, tidakkah mereka mengucap 2 kalimah syahadah? Abu Bakrin kata, aku tak peduli selagi mereka tidak membayar zakat seperti mana mereka buat pada Rasulullah, aku akan perangi mereka. Itu dia duduk, kena reti kuasa, ujian dan sebagainya. Baik, lalu kata Nabi Musa, siapa yang kau kehendaki, sesatlah. Siapa yang kau hendak bagi hidayah, engkau tunjuklah hidayah, petunjuk kepada mereka. Engkau jualah pelindung kami, anta waliyuna. Teringat doa Nabi Yusuf, seorang Nabi dan Rasul, yang saya cukup tertarik. Ada satu ayat dalam surah Yusuf, wastabaqal, bukan, ketika mana Zulaikha buka mula nak berdamping dengan Nabi Yusuf, mula nak buat jahat, kan berlari Nabi Yusuf ke pintu. Mula-mula diajak kepada jahat, diajak kepada kejahatan. Lalu apa Nabi Yusuf jawab? Ini tuan-tuan, hadamkan yang ini. Apabila Zulaikha mengajak Nabi Yusuf kepada kejahatan, apa Nabi Yusuf jawab? Qala ma'azallah. Pertama dia jawab qala ma'azallah, ayat 20 lebih. Qala ma'azallah 23 tak silap, surah Yusuf. Qala ma'azallah, dia kata apa? Pertama, aku berlindung kepada Allah. Lepas tu dia sebut, yang ni tuan-tuan tolong hadam. Nabi Yusuf kata apa? Innahu rabbi ahsana maswai. Apa? 23. Okey. Innahu rabbi ahsana maswai. Ini poin saya. Sesungguhnya Tuhan aku itu, 2 tafsiran. Apabila Nabi Yusuf sebut, bila Zulaikha ajak dia nak buat jahat, Nabi Yusuf sebut pertama qala ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Lepas tu dia kata apa? Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Tuhan aku telah buat baik padaku. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innahu rabbi, sesungguhnya Tuhan aku Al-Aziz, laki Zulaikha, laki kakak ni dah buat baik kat saya. Takkan saya takkan saya nak cemar nama baik dia. Tuan-tuan, ayat ni aja, bila kita nak buat dosa, bila kita nak buat jahat, tolong ingat Allah yang ahsana mathwai, yang terlalu baik kepada kita. Pegang ni ayat ni. Innahu rabbi ahsana mathwai. Kalau ikut tafsiran pertama, aku tak nak buat ni sebab Tuhan aku buat baik ke aku. Tuhan aku selamatkan aku di pasar. Tuhan aku selamatkan aku keluar daripada telaga. Aku dijual, Tuhan aku selamatkan aku, bawa aku ke istana, tidak aku merempat di tengah padang pasir. Allah, Tuhan aku buat baik dekat aku. Tuan-tuan muslimat, bila syaitan ajak kita buat jahat, tuan-tuan ingat ayat ni. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Allah Tuhan aku banyak sungguh baik dia pada aku. Aku doa dia perkenankan, aku punya rezeki dia bagi, aku lulus periksa elok, aku kerja elok. Ya Allah, baiknya engkau dengan aku tak sanggup buat dosa ya Allah. Ingat tu. Tuan-tuan pegang ayat ni. Innahu rabbi ahsana mathwai. Aku tak sanggup sebab Allah Tuhanku banyak buat baik ke aku.
Doa aku dia perkenankan, aku dalam susah dia tolong aku sempit duit ada orang tolong aku. Ya Allah, Engkau banyak tolong aku ya Allah. Aku tak sanggup nak buat jahat. Walaupun kita tak mampu nak elak 100%, tetapi paling tidak ayat-ayat ini memberi semangat kepada kita untuk menghargai betapa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha zat, yang tak pernah putus buat baik dengan kita. Allah. Tuan pegang ayat tu 23 surah Yusuf. Baik. Antara lagi Nabi Yusuf doa ayat 101, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Antara Nabi Yusuf doa, dia kata ya Allah, macam Nabi Musa doa. Nabi Musa pun sebut begitu, anta waliyuna. Tapi Nabi Yusuf sebut anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkaulah penolong kami dunia dan akhirat. Saat tu bila saat adik-beradik dia dah berkumpul, mak ayah dia pun datang, dia dudukkan kedua mak ayah dia abawahu, dia dudukkan di singgah sana, dan Nabi Yusuf memohon doa kepada Allah, dan antara yang dia sebut anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Engkaulah wali kami. Jangan baca waliyina. Dia jamak waliyuna. Jangan baca waliyina. Yi itu kita mufrad. Itu tak cerdik Arab lah. Anta waliyuna, engkaulah penolong wali kami. Kalau seorang wali aku, ni waliyuna, mana mesti baca dengan baris depan, dhammah. Baik. Lalu kata Nabi Musa, engkau jualah pelindung kami, oleh itu ampunkanlah kami dan berilah rahmat kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. Nabi Musa minta, last Allah cerita, Nabi Musa kata, ya Allah, ampun kami ya Allah, dan kurniakan rahmat pada kami. Ni hak 70 tu, waktu tu tak bangkit lagi. Lepas doa ni baru Allah bangkitkan mereka. Dan bangkitkan mereka tu ayat berapa? 56 Al-Baqarah. Summa ba'athna min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan kami bangkitkan mereka setelah mereka mati. Satu ayat, satu tafsiran, pengsan 70 orang. Nak tengok Allah punya pukulan, Allah tak bagi. Maka waktu Nabi Musa doa ni, mereka duk mati dan masih pengsan. Satu riwayat pengsan, satu riwayat mati. So Nabi Musa doa ni seorang-seorang dia minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa semua dan berilah rahmat kepada kami, kerana sesungguhnya Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi ampun. InsyaAllah bulan depan kita sambung, masih lagi doa dia, tak habis lagi, masih lagi munajat Nabi Musa alaihi salam. InsyaAllah pada bulan akan datang 156 insya-Allah taala. Kesimpulan pada malam ini ialah, yang pertama, bagaimana marah merupakan sifat manusia dan ketiadaan marah dicela. Marahlah, tak ada salah, tetapi biarlah marah yang bertempat. Dan yang kedua saya sebut tadi, bagaimana Allah sayang, Allah suka hambanya yang ada sifat al-hilm. Al-hilm makna lambat marah. Lambat marah. Kacau Rasulullah, lambat marah, Allah suka. Tapi bila marah, cepat redanya. Cepat redanya. Itu sifat Nabi. Dan ingat, marah atas hak Allah wajib. Yang ketiga, kita sebut tadi bagaimana itulah dia Yahudi Bani Israel. Kedegilan mereka Allah rakam dalam Al-Quran. Apa jalan pun duk minta merepek merapu, nak tengok Allah. Marah Allah, rajafah. Allah bagi rajafah. Rajafah gempa. Dalam ayat ni gempa. Dalam Al-Baqarah sa'iqah. Sa'iqah peti. Kira sekali lah tu. Gempa dengan peti mai sekali. Sedah peti dengan gempa, mati terus. Satu tafsiran mati, satu tafsiran pengsan. Maka ketika itulah Nabi Musa munajat kepada Allah, angkat tangan, ya Allah, tak kalahkan orang bodoh macam ni.
Engkau nak seksa kami ya Allah, Engkau nak azab kami ya Allah, kurniakanlah rahmat macam-macam. Nabi Musa minta supaya Allah mengampunkan segala dosa-dosa dan memberi rahmat kepada mereka. InsyaAllah bulan depan kita tengok lagi permintaan Nabi Musa. Masih lagi munajat dia, tak habis lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah kita melihat kisah yang selanjutnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.